Ikan hiasan marin merupakan salah satu komponen penting di dalam industri pasaran ikan hiasan. Eksploitasi sumber ikan hiasan marin secara tidak lestari akan menjadi satu isu dalam pasaran. Aktiviti pembiakan masih terhad kepada beberapa spesies ikan marin. Pengeluaran ikan melalui aktiviti akuakultur merupakan satu alternatif untuk meminimalkan eksploitasi sumber semula jadi. Oleh itu, Jabatan Perikanan Malaysia telah memulakan program pembangunan industri ikan hiasan sebagai satu bidang yang berpotensi dengan adanya pusat ikan hiasan Port Dickson. Sebenarnya minat terhadap ikan hiasan marin telah lama di Malaysia, di mana saya ingat pada hujung 90-an pun telah bermula dengan pengimportan dan juga pengutipan spesimen-spesimen ikan hiasan dari semula jadi dan diperdagangkan di peringkat tempatan dan juga ekspor. Tapi minat semakin meningkat sekarang ni kerana wujudnya teknologi dan juga kaedah penjagaan ikan marin di dalam akuarium. Dan kini merupakan salah satu bidang yang telah tumbuh dengan pesatnya di Malaysia maupun juga di global. Pusat Ikan Hiasan PIH Port Dickson berfungsi sebagai pusat penyelidikan, pembiakan dan pengendalian ikan hiasan marin, kuda laut, batu karang dan kajian penyu. Selain daripada itu, pusat ini juga menggunakan aplikasi teknologi sistem tenakan baru iaitu sistem RAS serta merangsang pelibatan pihak swasta melalui program agropreneur muda. Galeri yang terdapat di pusat ini juga memainkan peranan penting sebagai tempat rujukan dan didikan awam berkaitan penyelidikan perikanan marin. Galeri Pusat Ikan Hiasan berperanan sebagai tempat rujukan penyelidikan ikan hiasan marin selain mempamerkan lebih 40 spesies ikan hiasan dasar laut yang sesuai untuk akuarium. Segala penemuan penyelidikan yang telah dijalankan oleh pusat ini akan dipamerkan di ruang galeri. Terdapat juga ruang pameran koleksi 20 spesies batu karang yang ada di perairan Port Dickson turut dipamerkan. Selain daripada itu, kedudukannya yang strategik terletak berdekatan pantai Teluk Kemang menjadi daya tarikan kepada pengunjung tempatan serta pengunjung luar untuk mengunjungi galeri sekaligus akan merancakkan lagi aktiviti pelancongan negeri. Kita lihat bahawa negara-negara sekitar kita, terutamanya seperti Filipina dan juga Indonesia, merupakan pengekspor utama spesimen ikan marin ke pasaran global. Berdasar pada persekitaran dan sumber-sumber yang ada, Malaysia sebenarnya pun mempunyai potensi yang besar, boleh memain peranan dan mengambil peluang dalam pasaran tempatan maupun perkembangan di dalam pasaran global. Jadi kita jangkakan ikan hiasan marin ataupun perdagangan spesimen-spesimen marin sebagai hiasan ini mempunyai potensi yang besar boleh diceburi di Malaysia. Seramai lebih kurang 30,000 orang pengunjung telah datang ke galeri bermula Januari 2016 hingga Mac 2017. Pengunjung yang hadir adalah daripada orang awam, agensi kerajaan, institusi pengajian tinggi awam IPTA serta pelancong luar negara untuk melihat sendiri ruang pameran yang disediakan. Tarikan utama kepada pengunjung adalah dapat merasai dengan memegang kuda laut, batu karang, gaman dan juga pelbagai spesies ikan hiasan marin yang tidak memudaratkan di ruang pameran. Dengan adanya galeri ini, orang ramai tidak perlu lagi turun menyelam ke dasar laut untuk melihat terumbu karang dan ikan hiasan marin. Penubuhan Pusat Ikan Hiasan PIH ini adalah cetusan idea daripada Ketua Pengarah Perikanan Malaysia dan sokongan baik daripada Pengarah Perikanan Negeri Sembilan. Ini adalah salah satu usaha pihak Jabatan Perikanan untuk meningkatkan lagi industri ikan hiasan marin sebagai satu bidang baru negara. Untuk meningkatkan industri marin di dalam negara kita ini, pihak Jabatan Perikanan Malaysia telah menyediakan pelbagai kursus yang ditawarkan kepada golongan sasar dan juga bakal-bakal usahawan yang akan menceburi bidang industri marin.
Contohnya yang pertama, di sini di Pusat Ikan Hiasan ini kita laksanakan kursus asas kultur dan propagasi karang. Di mana ini terbukalah kepada semua golongan usahawan, bakal-bakal usahawan. Dan juga yang kedua, kita buat juga latihan khusus berkaitan dengan kursus asas pembiakan kuda laut. Dan juga yang ketiga, kita buat kursus asas penyediaan akuarium marin. So ketiga-tiga kursus ni amat penting lah bagi bakal-bakal usahawan belia yang ingin mencuburi bidang industri marin di negara kita ini. Kewujudan pusat ini sememangnya memberi banyak manfaat kepada orang ramai yang berminat dengan ikan hiasan marin dan beraneka jenis batu karang yang terdapat di Malaysia. Jika dahulu ikan badut atau clownfish, penyu dan kuda laut mudah ditemui di perairan negara, namun kini hidupan ini semakin diancam kepupusan akibat pencemaran, kemusnahan habitat asal dan pemburuan yang tidak terkawal. Bagi memelihara populasi haiwan ini, program peternakan dan pembiakan telah dijalankan di pusat ini. Pusat ikan hiasan ini juga menyediakan pusat konservasi penyu karah dan agar. Dalam usaha mengelakkan kepupusan dua spesies penyu ini, kawasan pembiakan penyu agar dan karah telah diletakkan di luar bangunan dan pengunjung berpeluang untuk melihat sendiri cara membiakkan dua spesies berkenaan. Kajian pemakanan penyu juga dilakukan bermula dari penetasan sehingga peringkat dewasa sebelum dilepaskan di perairan Laut Port Dickson. Kita akan buat kajian berkaitan dengan kesesuaian di perairan Port Dickson, di mana telur penyu yang kita perolehi daripada perairan PD ini kita akan letak di sini sebagai kajian penetasan. Dan selepas telur itu menetas, kita akan biak sehingga ke peringkat 6 bulan dah. Di mana dalam peringkat sebulan penetasan sehingga peringkat 6 bulan tu, kita akan tengok dari segi kajian pemakanan yang bersesuaian lah. So di sini kita buat kajian pemakanan, kita ada 3 pemerhatian. Yang pertama kita gunakan pellet, yang kedua kita gunakan timun, yang ketiga kita gunakan ikan segar lah. Kat sini saya pelajari macam-macam lah, sebab pertamanya kat sini dia lebih kepada untuk ikan hiasan marin. Kalau dekat universiti sebelum ni saya lebih pada air tawar. Jadi saya dah belajar antara air tawar dengan air masin. So kat sini kita memang selalu titik beratkan pasal dia punya PPT dia punya salinity. Jabatan Perikanan akan membuat penyiasatan apabila terdapat mana-mana spesies penyu yang mati terdampar di kawasan perairan. Tapi dah bau kan, dia tak boleh kalau macam terdampar sehari. Kita ada satu pasukan khas untuk mengikuti standard operation SOP yang telah ditetapkan supaya satu rekod kedamparan diwujudkan di Jabatan Perikanan Negeri 9. Di samping itu juga di sini kita akan merawatlah mana-mana penyu yang dijumpai oleh nelayan terdampar. Kita akan bawa balik di pusat ini dan kita akan rawat. Dan selepas itu, bermakna penyu itu sihat, kita akan lepaskan kembali semula di perairan supaya ia boleh terus berenang dan juga berada di perairan negara kita ini. Dibina di atas tanah seluas 0.85 hektar, pusat tersebut yang terletak di Batu Tujuh, Teluk Kemang berfungsi sebagai penggalak kepada pembangunan industri marin, terutamanya ikan hiasan marin, kuda laut dan batu karang. Pusat ikan hiasan turut melakukan kajian kultur dan pembiakan ikan ingu untuk mewujudkan satu teknologi baru ternakan ikan. Aktiviti ini menjurus kepada kaedah kultur, pemakanan induk dan anak yang bersesuaian selain kaedah pembenihan serta asuhan anak ikan bagi spesies Anthophyrion acillaris. Sehingga kini, pusat tersebut membiak lebih 40 jenis ikan hiasan termasuk 20 jenis batu karang menggunakan kaedah teknologi baru. Makmal pembiakan ini menempatkan 10 pasang ikan inggu di samping 20 ekor kuda laut bagi tujuan sama.
Prosedur penting yang untuk meningkatkan penternakan dengan keadaan baik. Yang pertama, pengurusan kualiti air, di mana kita untuk peternakan ikan hiasan marin, air, kualiti parameter air itu sangat penting, di mana kita akan tengok dari segi kemasinan dia, pH dia berapa dan juga suhu. Sebab ketiga-tiga ni dia memainkan peranan yang penting lah, memastikan ternakan kita ni berkeadaan sihat dan boleh melakukan pembiakan. Okey, yang manakala yang keduanya dari segi pemakanan, kita kena terlebih dahulu kenal pasti makanan yang sesuai untuk sesuatu induk untuk pembiakan, supaya ia lebih matang dan cepat untuk mengeluarkan telur lah. Dan seterusnya melakukan aktiviti pembiakan seterusnya. Makanan yang ketiga ni dari segi penjagaan dan juga rawatan ikan, bermakna kita kena fokus macam mana kita nak rawat ikan. Kat sini saya dapat belajar tentang sistem akuarium kat sini. Sebab akuarium ikan air masin ni berbeza dengan ikan air tawar. So saya dapat tahu macam mana nak set up akuarium ikan air masin ni. Juga cara pemakanan dia, seperti kat sini diberi artemia, pellet dan sebagainya lah. Pusat ini turut menyediakan kursus propagasi karang kepada yang berminat dalam mempelajari pembiakan kultur, propagasi dan keperluan standard antarabangsa berkaitan batu karang. Ini adalah salah satu proses untuk kita ambil sampel koral lah. So kebanyakan koral yang kita ambil ni adalah memang 100% di perairan Port Dickson untuk kita buat pembiakan di Pusat Ikan Hiasan Port Dickson lah. Jadi sampel yang kita ambil ni kita akan hantar ke Pusat Ikan Hiasan Port Dickson untuk kita biakkan lagi lah. Jadi sumber yang ada di perairan Port Dickson ni kita jaga. Lepas tu kita biarkan lagi koral yang ada, jadi sumber kita terpelihara lah. Selalunya kan, spesies batu karang apa yang kita ambil untuk buat propagasi dekat Pusat Ikan Hiasan? Kebiasaannya spesies yang ada di perairan Port Dickson ni adalah spesies hard coral, iaitu yang jenis keras. Di mana yang jenis hard coral ni bila kita buat untuk pembiakan dia lebih mudah lah berbanding yang soft coral. Dia memerlukan parameter kualiti air yang begitu tinggi lah. Terumbu karang merupakan habitat asal bagi ribuan spesies seperti ikan, karang keras dan lembut, penyu dan lain-lain. Ia merupakan ekosistem yang tertua di dunia dan kawasan yang dilitupinya hanyalah 1% dari permukaan bumi. Satu individu karang diperbuat dari jutaan haiwan kecil yang membesar dengan perlahan yang disebut polip. Pembesaran karang adalah berbeza mengikut spesies. Ia tumbuh di atas batuan kapur yang terhasil dari terumbu yang mati dan akan membentuk kawasan terumbu yang luas. Terdapat dua jenis karang yang wujud, iaitu karang keras yang mempunyai struktur rangka kukuh dan karang lembut yang tidak mempunyai sebarang struktur rangka. Melalui kursus propagasi karang, peserta diajar cara proses perkembangbiakan pada tumbuhan ataupun haiwan dengan cara pemotongan mana-mana bahagian anggota badan. Individu baru ataupun terumbu karang yang mempunyai ciri yang sama dengan induknya akan terhasil. Pembiakan yang efektif untuk batu karang adalah yang pertama, kita kena pastilah induk yang kita perolehi daripada sampel yang kita ambil itu adalah sesuai dan sihat untuk dibuat pembiakan lah. Yang keduanya, kita perlukan kepakaran yang lebih baik lah, sebab kita nak buat pembiakan ni bukannya semudah yang kita jangka lah, sebab ia memerlukan ketelitian dan fokus yang begitu baik lah untuk memastikan kaedah pembiakan koral yang kita buat ni berjaya. Yang ketiganya ada segi faktor kualiti parameter air lah. Setelah tamat kursus, peserta boleh mengusahakan aktiviti propagasi karang dan menjadikannya sebagai satu cabang perniagaan. Pada tahun 2013, 4 buah syarikat dipilih untuk menjalani projek propagasi karang dan peternakan ikan hiasan marin di bawah program Agropreneur Muda. Unit Agropreneur Muda UAM telah ditubuhkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dengan visi bagi melahirkan agropreneur muda yang progresif, berdaya saing, kreatif, inovatif dan berpendapatan tinggi di dalam sektor pertanian. Bagi Ruben, ini adalah satu pengalaman menarik setelah terpaksa melupakan hasrat untuk terus berkecimpung dalam industri ikan air tawar yang diceburinya satu ketika dahulu.
UAM juga berperanan untuk menggalakkan penyertaan belia di bawah umur 40 tahun dalam bidang keusahawanan tani. Generasi belia yang berpotensi akan diberikan program secara berpakej mencakupi aspek latihan, pembangunan perniagaan dan keusahawanan, penyediaan tapak projek atau premis perniagaan, promosi dan pemasaran serta pembiayaan. Berbekalkan kursus yang telah disertai oleh beliau serta tunjuk ajar dan bantuan daripada pihak Jabatan Perikanan, Ruben percaya bahawa potensi industri ini sangat cerah. Kita telah diberi bantuan dalam bentuk skema, pam, lampu, banyak barang lagi. Dalam value dia pun dalam RM50,000 Malaysia. Selain daripada itu, ada juga kursus lanjutan, cara packing, banyak ilmu yang telah diberikan kepada unit agropreneur muda, terutama saya. Ocean Treasure bermula secara rasminya dengan penubuhan Ocean Reef Resources pada 13 Jun 2012 oleh Muhammad Arif Majmi dan Muhammad Fairuz yang mempunyai pengalaman membela ikan hiasan dan hidupan air masin lebih 6 tahun sebelumnya. Mula melakukan di Akakuto Karang semenjak 2 tahun yang lalu, syarikat sering mendapat permintaan yang tinggi dari peminat dan peternak hidupan laut dalam dan luar negara. Syarikat World Coral dan juga syarikat Ocean Treasure merupakan syarikat ataupun peserta di bimbingan bawah Jabatan Perikanan di dalam program Agropreneur Muda di bawah Kementerian Pertanian lah. Jadi perbezaan di antara kedua-dua syarikat ni, di syarikat pihak Jabatan Perikanan menyediakan satu premis untuk syarikat ini mengusahakan ternakan batu karang, di mana kalau sehingga kini kita tengok syarikat World Coral masih lagi beroperasi di premis yang disediakan oleh Jabatan Perikanan, manakala syarikat Ocean Treasure ni kalau kita tengok hari ini telah berjaya memiliki premis sendiri dah, di mana kita boleh gelar sebagai usahawan yang berjaya lah di dalam penternakan batu karang di Malaysia ni. Banyak keistimewaan boleh didapati di bawah program Agropreneur Muda, antaranya mendapat latihan dan bimbingan percuma dalam aspek teknikal, kewangan, pembungkusan dan pemasaran oleh pihak jabatan dan agensi di bawah kementerian. Selain itu, skim pembiayaan mudah boleh didapati daripada Agrobank dan Tekun Nasional sehingga RM300,000 tertakluk kepada syarat-syarat sedia ada Agrobank dan Tekun. Geran dalam bentuk in-kind contribution daripada kementerian akan diberikan dalam bentuk peralatan dan input pertanian. Ada banyak kursus-kursus berkenaan dengan propagasi karang. Kami sertai satu kursus di Pusat Ikan Hiasan Port Dickson, dan mereka pada masa itu mereka terangkan kami macam mana nak ceburi bisnes batu karang ini dan ajar kami macam mana nak propagasi karang. Bermula daripada di Port Dickson, mereka bagi kami incubator, tempat untuk kami bermula, bertapak, dan seterusnya kami ada kedai sendirilah. Pada 9 Mei 2014, syarikat ini telah mengorak langkah sekali lagi dengan penubuhan Ocean Treasure International Sdn Bhd untuk memulakan langkah yang lebih serius di dalam bidang yang diceburi ini. Antara jenis perniagaan yang dilakukan meliputi menternak karang dan hidupan laut, membekar peralatan ikan hiasan, perkhidmatan menyelenggara akuarium air tawar dan air masin, membekal ikan dan hidupan akuatik, serta memberi khidmat nasihat berkenaan ikan dan hidupan akuatik. Minat saya ni timbul bermula daripada cerita Nemo lah, Finding Nemo. Sekitar tahun 2007-2008 macam tu lah kot. Lepas tu daripada segi tu, saya mula dah pergi ke kedai-kedai akuarium, belajar macam mana nak set up apa akuarium air masin lah. Daripada segi tu saya start mula beli barang-barang, macam mana bergaul dengan kawan-kawan sehobi. Daripada bela ikan Nemo, startlah mula menjinak
kepada bela koral ni lah. Tujuan utama kajian pembiakan kuda laut adalah memelihara dan menambahkan semula populasinya yang semakin kurang dan pupus. Sehingga kini terdapat 3 spesies yang ada di pusat ini bagi tujuan pembiakan. Selain itu, kursus ini dianjurkan adalah untuk melahirkan usahawan belia yang berminat menceburi bidang industri ikan hiasan marin, terutama kuda laut. Sehingga kini kita telah melatih lebih daripada 30 orang usahawan yang baru ingin menceburi bidang industri ikan hiasan marin inilah. Dan dalam masa yang sama pun kita pun masih membuka tawaran kursus ini kepada umum, dan mana-mana peserta kursus yang ingin mengikutinya boleh dah datang sendiri ke pusat ikan hiasan ini ataupun boleh berhubung terus ke Jabatan Perikanan Negeri Sembilan. Perdagangan ikan hiasan adalah seperti dunia fashion yang memerlukan inovasi untuk menampilkan varieti ikan hiasan baru yang cantik dan unik bagi memenangi ruang pasaran. Kejayaan ini akan menjadikan ikan hiasan marin sebagai satu sumber baru dalam industri ikan hiasan sebagai peluang perniagaan amat berpotensi di bawah bidang ekonomi utama negara NKEA.